Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير اللهم آمين وبعد Fadilatul Imam, Tuan Pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, hadirin hadirat, mukminin mukminat, ayah ibu yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita bertemu selepas Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah Allah masih beri kekuatan, kesempatan kepada kita, keizinan dapat kita meneruskan suasana mengimarahkan rumah-rumah Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus menerus mengurniakan nikmat ini kepada kita semua dikala ujian-ujian, fitnah-fitnah di dunia ini terus rancak berada di luar sana. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita semua untuk kita menempuh ujian-ujian dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pagi ini kita kembali membincangkan kitab Fiqhus Sirah karangan Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti yang kita telah bincang pada beberapa pertemuan sebelum ini untuk kita melihat perjalanan sirah nabawiyah kekasih kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu cara pendekatan untuk kita menyuburkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita bercakap tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu perkara yang mesti kita benar-benar faham bahawa kita ini dituntut untuk bukan sahaja ikut sunnah Nabi, amal sunnah Nabi, tapi mau benar-benar ada dalam jiwa kita ini rindu dan cinta kepada baginda. Rindu dan cinta kepada baginda yang betul dengan cara kita merealisasikan, menzahirkan rindu dan cinta itu dengan ikut sunnah baginda. Tetapi bagi sebahagian ulama, khususnya ahli-ahli sufi, mereka seperti semacam tidak mampu untuk benar-benar menggambarkan hakikat rasa cinta, kerana dia mungkin lebih daripada mengikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi tu habis dah cerita, tu tentu-tentunya memang perlu kita buat. Sunnah Nabi, syariat yang dibawa oleh Nabi, segala macam. Tapi perasaan yang betul-betul hening dan bening dalam merasai rindu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada itu. Sebab itu kita tidak begitu hairan apabila ada sebahagian kelompok yang begitu mereka terlampau rindu dan cinta kepada Nabi ni, selawat mereka itu kadang-kadang mencecah ribuan kali setiap hari.
Tuan-tuan biasa tak selawat 1000, 2000, 3000 kali sehari? Mungkin ada kan, tapi jarang tak. Nak selawat 10 kali sehari pun kadang-kadang tak terbuat gitu. Bukan tak terbuat tu kerana tak mampu, tapi kerana kelekaan gitu. Tak payah mana pun nak selawat. Tapi demikian, itu antara bukti beza rasa rindu cinta kita dengan sebahagian kelompok. Kerana mungkin kita rasa rindu cinta tu kita salat 5 waktu, kita ikutlah hukum hakam, itu betul. Tapi level tak sama. Itu yang kita sebut tadi, kadar kerinduan dan kecintaan itu berbeza antara kita dengan mungkin sebahagian orang. Jadi memang kita lihat seperti apa yang disebut oleh para ulama, selawat, dan hatta kita, umpamanya kalau kita tengok Al-Imam Al-Busiri, dan dengar nama Imam Al-Busiri yang mengarang apa dipanggil tu, bait-bait qasidah, dia dipanggil qasidah Al-Busiri. Itu sehingga beliau mengarang syair itu ataupun qasidah itu kerana beliau ni ada kisahnya. Beliau sakit, sakit belakang, boleh kata susah nak bangun, susah nak berjalan, nak berdiri tegak. Tapi kerana kerinduan dan cinta kepada Nabi yang teramat sangat, selawatnya dengan puji-pujian kepada Nabi itu, sehingga beliau bermimpi bahawa Nabi mengusap belakang beliau, usap belakang. Dan suatu hari itu bangun daripada tidur setelah bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, akhirnya hilang sakit tersebut. Sehingga kan sebahagian ulama menyatakan salah satu ikhtiar untuk merawat penyakit antaranya membaca qasidah Al-Busiri. Kerana Imam Busiri dia dengan kesan mujarrabnya kerinduan dan rindu cinta kepada Nabi SAW tu, Allah Ta'ala barakah kekasihnya itu memberikan kesembuhan. Itu yang disebut dalam perbahasan, antaranya perbahasan tawasul, kan? Kerana kita memohon kepada Allah tetapi kerana berkat kekasihnya. Bukan kita minta kepada Nabi, tapi kerana minta kepada Allah, tapi kerana, mungkin analogi mudah, kita kalau apa-apa urusan dunia ni, kita nak pergi mana-mana, pejabat ke apa, kita jumpa orang yang kita kenal, mudah urusan kita, kurang lebih macam itulah, kan? Itu dalam urusan harian kita je. Ini melibatkan urusan-urusan yang lebih besar daripada itu, yang melibatkan Nabi sebagai kekasih Allah, yang apabila kerinduan dan cinta kita kepada baginda itu membuak-buak, itu keajaibannya dalam mudah cara urusan kita itu luar biasa sekali. Yang mungkin saya sendiri pun tidak ada pengalaman yang pelik-pelik ajaib-ajaib, kan? Tapi kerana kita beriman dengan apa yang disebut oleh Al-Quran dan Sunnah, bahkan pengalaman-pengalaman orang-orang soleh, memang rindu dan cinta kepada Nabi itu memang amat-amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita setiap Jumaat Imam Khatib pesan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berselawat kepada kekasihnya. Tidak ada mana-mana Rasul, tidak ada mana-mana Nabi yang secara spesialnya Allah dan para malaikat berselawat kepada seseorang itu, melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Memang itu kalau kita kaji betul-betul kedudukan baginda Nabi ini amat luar biasa. Jadi tidak ada keheranan kalau ada orang berbicara tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tak dan nak bercakap, air mata terus berlinangan, kerana jiwa dan rasa kepada baginda itu amat luar biasa. Sebab itu kedudukan baginda ini amat-amat agung sebenarnya. Kita bukan hanya nak membaca tentang sirah Nabi, bukan nak tahu bagaimana perjalanan perjuangan Nabi itu semata-mata, tapi bila kita menikmati cerita sirah Nabi ini untuk charge, untuk kita
energizekan kita punya rindu dan cinta. Tidak kita menunggu bulan Rabiul Awal ceramah Maulid Rasul semata-mata. Itu tidak betul. Bukan tak betul program itu, tapi kalau hanya menunggu bulan itu untuk rindu dan cinta pada Nabi, itu tak betul. Sebab itu kalau kita ikut siapa yang follow Habib-Habib ni, mereka maulid bukan Rabiul Awal. Boleh seminggu sekali, 2-3 hari sekali maulid. Buat majlis, baca qasidah, selawat ramai-ramai. Kerana rindu dan cinta itu tidak bermusim, terus menerus. Jadi mudah-mudahan kita ini dimasukkan di kalangan muhibbir Rasul, pencinta Nabi yang sebenar. Kena sayang sungguh Nabi ni. Tapi dia memang memerlukan proses. Saya sendiri pun tak tahu kadar rindu dan cinta saya pada Nabi itu tak kat mana. Tapi itu yang boleh kita kongsikan supaya kita kena ada rasa lah. Sebab itu kita tak tergambar macam mana Abu Bakar radhiyallahu anhu bila mana perjalanan hijrah tu, nanti insya-Allah kita akan jumpa kisah tu, bila mana dalam riwayat menceritakan beliau seketika duduk di depan Nabi, seketika duduk belakang Nabi. Kejap duduk depan Nabi, kejap duduk belakang Nabi. Ni tengah perjalanan hijrah tu kan. Lalu Nabi bertanya, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau melakukan sedemikian?" Lalu jawab Abu Bakar, "Kerana seketika aku mendengar musuh ada di depan Rasulullah. Seketika aku rasa ada musuh di belakang Rasulullah. Jadi biar aku berada di depan. Kalau sekiranya panah mereka itu dihalakan kepada engkau, biar dada aku dahulu yang menjadi benteng kepada engkau." Tuan-tuan, itu tak tergambar tu, rasa rindu dan cinta Sayyidina Abu Bakar kepada baginda SAW. Amat luar biasa. Bila ditanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bagaimanakah rindu dan cinta engkau kepada aku? "Oh, aku lebih sayang mak aku, sayang keluarga aku, baru sayang engkau SAW." Tak cukup lagi Umar, sehingga engkau menjadikan aku lebih dicintai daripada semua itu. Maknanya nak letakkan Nabi itu yang terutama yang perlu kita rindu dan cinta. Jadi menzahirkan, membuktikan rindu cinta tu tentunya mengikut syariat, mengikut sunnah, mengikut ajaran Nabi. Tetapi seperti saya sebut tadi di awal tadi, ia mungkin lebih dalam daripada itu. Kerinduan kepada kita ni, nama Nabi itu bermain-main dalam lisan kita. Lidah kita bermain-main setiap hari. Jadi berselawat kepada Nabi itu, mudah-mudahan itu juga sebenarnya termasuk di dalam zikrullah. Kenapa? Sebab nak sebut selawat mesti sebut Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana boleh sebut salli ala Muhammad? Sebut jugalah, boleh macam tu. Tapi bila sebut salli ala Muhammad tu, kita faham Allahumma salli ala Muhammad. Jadi berselawat kepada Nabi juga termasuk kategori berzikir kepada Allah. Sebab tidak mungkin mengingati Nabi itu melainkan padanya juga mesti mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita berselawat tu maksudnya apa? Maksud selawat apa? Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salamku kepada kekasihmu Rasulullah SAW. Sebab itu bila kita dalam salat kita ingat Nabi, ingat Allah, tentu ingat Allah. Allahu Akbar. Tapi waktu bagi salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Doktor Tuan Guru Dr. Harundin rahimahullah taala. Tuan Guru Datuk Harundin. Ada salah satu ucapan dia, bagaimana dia menceritakan tentang, dia ada, tuan-tuan tengok, saya tak tahu di YouTube ada tak, tapi dia ada beberapa siri ceramah dia cerita tentang bagaimana dia jumpa Rasulullah, mimpi Rasulullah kan. Masya-Allah, banyak kali. Tapi bila nak cerita je memang sebab habis, masya-Allah. Satu hari tu dia cerita tentang bagaimana nak merasakan rindu dan cinta pada Nabi ni, dekatnya Nabi kepada kita ni, bila kita sebut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu kalau kita mengaji bahasa Arab, penggunaan lafaz assalamu alayka, apa maksudnya? Salam sejahtera ke atas mu. Ka tu dhamir khitab. Dhamir khitab yang membawa maksud orang
yang ada depan kita. Macam kita bagi salam Assalamualaikum. Assalamualaikum dan Assalamualaikum, bezanya kum tu ramai, kalau ka seorang. Jadi dua-dua merujuk kepada orang yang depan kita. Jadi macam saya bagi salam pada tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan ada depan saya, jadi dekat. Jadi ni kira dekat lah. Kalau orang jauh kita sebut Assalamualaihi. Lepas tu kalau kita bagi salam, jumpa kawan kita, tolong sampaikan salam kepada dia. Contoh salam kat dia, dia sebut salim alaihi. Salim alaihi tu atau baligh salam alaihi, sampaikan salam aku kat dia. Tu jauh, orang yang kita tak jumpa, orang jauh. Tapi kalau kita sebut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, itu Nabi di depan kita tu, seolah-olah begitu. Ya, Nabi macam ada depan kita. Sebab itu lafaz itu dipilih yang kita baca assalamu alayka, itu menggambarkan betapa baginda itu depan kita, dekat dengan kita. Jadi kita baca, kita rasa itu masya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan kekasih kita Nabi SAW, dan kita dapat minum daripada air telaga Kautsar daripada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Jadi kita sambung sedikit cerita tentang masih berada di peringkat awal perbahasan, kisah di awal bagaimana, kita ulang sikit kisah bagaimana macam mana berhala boleh sampai ke tanah Arab dahulu. Kita tahu bahawa tanah Arab ini pada sebelum jahiliyah adalah tanah yang barakah. Yang kita tahu bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam telah sampai ke sana. Telah pun meletakkan batu asas ataupun ruh dinun hanif, atau din yang suci, agama yang suci. Ketika mana Nabi Ibrahim diperintahkan membina Kaabah di sana. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi pembinaan Kaabah, kita pergi sana ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tidak merujuk kepada maqam ni sebab orang faham wafat ataupun tempat disemadikan jenazah. Tapi maqam Ibrahim di situ merujuk kepada tempat Nabi Ibrahim pijak. Jadi bahawa tanah Mekah itu telah pun barakah asalnya, sehingga bertahun-tahun, ratusan tahun bertukar, zaman berganti, dan umat bersilih ganti, menjadilah tanah Mekah itu tanah yang penuh dengan kekufuran, atau yang disebut sebagai tanah yang dipenuhi kembali dengan suasana mensyirikkan Allah. Dan kita sebut bagaimana Dr. Sa'id Al-Buti menakalkan kisah, iaitu seorang lelaki di kalangan jahiliyah yang bernama Amru bin Luhai. Mereka semua ni beriman kepada Allah, beriman, tetapi iman yang jahil. Sebab itu bila kita mengaji akidah, kita tak boleh faham gitu-gitu je tentang akidah. Kena tahu. Walaupun mungkin kita tak selevel kefahaman para ulama di segi ilmu, ada jidalnya, ada perdebatannya di kalangan ulama-ulama akidah dengan Mu'tazilahnya, dengan Jabariyah. Kita mungkin tak mendalami sedalam itu. Tapi kita mesti tahu, apabila kita beriman kepada Allah, kita sebut tadi dalam kita zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jelas akidah kita. Tidak ada Tuhan yang semata-mata yang disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Sebelum tu lagi kita telah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu solid tu akidah tu. Kita bukan baca semata-mata baca, tapi kita menyuburkan, mengukuhkan akidah. Sebab itu sunnah kita baca ungkapan itu selepas salat maghrib dan subuh 10 kali. Antara hikmah yang boleh kita perhatikan bahawa ungkapan itu bila kita baca pada dua solat ni disunatkan, solat lain tak disunatkan, tapi baca tak ada masalah lah, zuhur ke asar. Tapi khususnya subuh dan maghrib itu kerana
maghrib adalah permulaan malam, subuh adalah permulaan siang. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku sampai habis itu memulakan hari kita dengan jelas pegangan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang jelas sunnahnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah hanyalah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahul mulku, baginya segala kerajaan, walahul hamdu, baginya segala puji-pujian, yuhyi wa yumit, dialah yang berkuasa dalam menghidup dan mematikan hamba-hambanya, wa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan pada genggamannya segala takdir. Semua solid akidah. Ada elemen sesuatu yang wajib bagi Allah, segalanya di atas kehendaknya, iradatnya, takdirnya, kudratnya, semua. Jadi sebab itu kita baca. Cuma dalam tu kita baca, kita kadang terlepas pandang, tapi sebenarnya itu tujuan supaya pagi kita bermula dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Malam kita mentauhidkan Allah. Kerana kalau kita lihat ni perangai orang jahiliah dulu, mereka beriman kepada Allah, tapi duka citanya, malangnya, akidah mereka itu tidak bersifat tauhid. Beriman tetapi tidak mentauhidkan Allah. Maksudnya tidak mengesahkan Allah, bercampur baur keyakinan mereka itu. Beriman kepada Allah tapi bercampur baur. Sebab itu disebut sebagai asyirku billah. Itu dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala adalah mensyirikkan Allah. Itu bukan dosa yang boleh dipandang remeh, amat berat. Sebab itu dalam segala urusan seharian kita, tak kiralah apa sahaja yang kita buat, pegangan kita mesti jelas, kebergantungan kita mesti jelas. Segalanya berlaku di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam qunut. Dalam qunut ada tauhid. Apa dia? Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu tauhid, tuan-tuan. Itu kalau imam baca, kadang imam kalau baca perlahan okeylah, kita baca sekali kan. Ya, ini kata ada imam kadang dia baca kuat. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita tak aminkan bacaan tu. Kerana itu bukan doa. Itu adalah statement, kenyataan, menyatakan kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita buka dalam fiqhus salah, fiqh salat, kita tidak disuruh menyebut amin, kita disuruh menyebut, antaranya ada dua yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Sama ada kita membaca ashhad. Ashhad maksud dia apa? Aku bersaksi. Maknanya kita mengiyakan kenyataan itu kalau imam baca ashhad, ataupun kita sebut macam kita jawab azan, sadaqta, benar engkau ya Allah, sadaqta. Jadi ketika imam, tapi kebiasaannya imam baca perlahan lah tu. Jadi kalau baca imam baca perlahan, kita baca sekali, innaka taqdi wa la yuqda alaik. Apa maksud dia? Sesungguhnya engkaulah semata-mata yang layak melaksanakan qada. Qada tu pelaksanaan ketetapan Allah. Wala yuqda alaik, dan tidak ada sesuatu yang mampu untuk mengatasi qada engkau. Itu kan tauhid. Jadi kita pun keluar daripada salat, pergilah mana-mana kita, duduk dalam kuliah ke, balik ke, tak kiralah mana kita pergi, kita faham semua yang berlaku di atas alam ini di atas qada, kehendak Allah Taala. Kan? Jadi tapi qada juga ada perbincangan tak jauh jugalah dalam ilmu tauhid. Ada qada mubram, ada qada muajjal dan seumpamanya. Kalau orang-orang yang mendalami lagi dia ada qada rahmaniyatul arash, maknanya ada qada yang berada dalam genggaman kasih sayang Allah. Kita boleh minta berubah-ubah ketentuan Allah. Kalau ada satu ujian yang ditetapkan kepada kita hari ini, kerana kita mohon dengan penuh ketulusan, qada itu, ketetapan itu, Allah selamatkan kita, dia boleh berlaku. Sebab tu kasih sayang Allah tu jauh lebih luas, kan? Itu perbincangan tauhid lah. Cuma nak sebut bagaimana i'tiqad yang berlaku kepada orang-orang jahiliyah dahulu, beriman kepada Allah tetapi tidak suci keimanan mereka, tercemar akidah mereka.
Sehinggalah Amr bin Luhai yang disebut dalam riwayat ini ingin buat satu pendekatan. Istilah dia bilang, satu pendekatan yang lebih nampak apa? Nampak canggih lah kalau istilahnya. Zaman tu taklah canggih, maksudnya tak ada teknologi, cuma ada satu kaedah, satu pendekatan nak dekat dengan Allah, nak lebih orang kata apa, senang berhubung dengan Allah, menggunakan pengantara. Maka ketika itulah beliau teruja apabila melihat penduduk Syam, kerana beliau ni adalah antara yang inilah apa dipanggil trader, maksudnya orang yang berdagang pergi ke Syam, pergi ke negara-negara lain ni daripada Mekah, kan, bawa barang dagangan. Dia tengok orang Syam guna berhala. So di Syam lebih awal lagi berlaku syirik, kan. So dia tertarik dengan apa yang dilakukan oleh orang Syam, maka dia minta kepada orang Syam satu patung nak bawa balik ke Mekah, kan. Itu kisah awalnya. Jadi Amr bin Luhai akhirnya bawa kepada orang-orang Mekah berhala. Dia inilah boleh kita kata pelopor lah, perintis apa nama dia, elemen syirik yang berlaku di tanah Mekah. Lalu kisah ini baginda Nabi SAW ceritakan kepada antaranya sahabat Nabi Aqtham bin Ja'un Al-Khuzai, sehingga kan beliau berkata, aku melihat Amr bin Luhai itu menyembah patung, apakah aku juga akan ke neraka Rasulullah? Jadi Aqtham ni bertanya kepada Nabi, lalu Nabi kata tidak, kerana engkau telah pun menyucikan akidah engkau, mana meninggalkan kefahaman ataupun i'tiqad bergantung ataupun menggunakan pengantara, kita katakan berhala tersebut. Itu disebut dalam Al-Quran, iaitu disebut bahirah, saibah, wasilah, hamin. Dan surah A'raf kata saya dia, nama-nama binatang ataupun bentuk berhala yang digunakan menjadi pengantara hubungan urusan ibadah ataupun akidah kepada Allah Ta'ala. Lepas tu kita dengar kisah Sayyidina Umar apabila dia buat berhala daripada tamar, akhirnya bila lapar musim kemarau, apa dia makan tamar, makan hidung Tuhan dia, makan telinga Tuhan dia. Tentang punya punya apa nama, nampak tak cerdik lah waktu tu Sayyidina Umar sebelum dia masuk Islam, kan. Dan dia ingat kisah tu ketika dia dah masuk Islam, kan, makan Tuhan sendiri, punya tak ada langsung, bukan setakat tak bagi mudarat, tak bagi manfaat, bahkan begitu tidak berkuasa sesuatu yang disembah itu. Baik, jadi Amr bin Luhai itu membawa fahaman menyembah berhala ke tanah Arab, yang kita sebut tadi ketika beliau bermusafir ke Syam. Itu yang dinukilkan kisahnya oleh Syekh Sa'id Al-Madhbuti. Baik, kemudian masa itu, zaman itu telah berlalu pergi, maksudnya tempoh zaman daripada Nabi Ibrahim khususnya, kefahaman ataupun akidah yang dibawa itu telah tercemar. Sebab itu disebut dalam banyak urusan hidup kita pun begitu. Dalam boleh kata semualah kita ni macam tu. Zaman tok nenek kita, ayah kita, mungkin ada benda yang sama ada bagus atau tak bagus, tapi ia perlu dikembalikan balik penjelasannya, perlu kita tengok balik bagaimana para ulama mengupas, menjelaskan. Ada sahaja yang mungkin tersasar, perlu digilap balik, perlu dicerahkan balik, perlu dielokkan balik. Semua benda. Tak kira lah sama ada akidah itu sendiri, pegangan kita, ataupun ibadah, sama aja. Semua akan ada proses yang mungkin, tapi tak sampai sesat lah, tak sampai tapi dahsyat juga tuan kalau di tanah Melayu ni. Dulu ada amalan apa, mandi safar, kan, apa lagi amalan-amalan yang pelik-pelik jugalah, kan. Siapa sempat lu, kan, yang wallahu alam kalau dikaji, dikatakan amalan-amalan itu tujuan dia baik, tapi kerana mungkin yalah, sebab tu bila sesuatu tu tersasar cara faham, akhirnya sesuatu yang baik tapi dengan cara yang tak betul,
itu tidak boleh menghasilkan sesuatu yang baik. Macam Robin Hood lah, menyamun untuk bantu orang. Memang bagus nak bantu orang, tapi dengan cara menyamun. Tak boleh, kan? Al-ghayatu la tubarrirul wasilah, kaedahnya. Matlamat tidak menghalalkan cara. Banyak orang nak buat baik, tapi cara tak betul, tak boleh. Kan? Ini semua perkara yang, sebab itu ia perlu diperbaiki kembali. Apatah lagi yang melibatkan akidah, lebihlah bahaya. Boleh menggelincirkan seseorang kepada hilangnya nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pendorong utama mereka kepada yang dibikin itu kenapa? Ketandusan pengetahuan dan buta huruf. Nampak? Itulah. Sebab itu kita kalau buat bancian, buat kajian tuan-tuan. Saya semalam hari Khamis ada meeting dengan sahabat saya di Seremban, kawan-kawan di pusat zakat ni sebenarnya. Kita bincang program dengan asnaf zakat. Asnaf lah, golongan asnaf ni antaranya bantu mereka untuk faham balik tentang Al-Quran, faham balik tentang salat, basic-basic je. Itu kalau dikaji, tahap kefahaman mereka pada ibadat-ibadat yang asas ni jauh tuan-tuan, amat jauh. Memang mendukacitakan. Kerana itu pihak yang ada kesempatan, ada ruang tu, pusat zakat ke tak kira lah apa organisasi pun, kena main peranan menyelamatkan mereka. Kerana mereka tidak ada ruang. Bukan tak ada ruang tu sama ada mereka memang tak didedahkan atau mereka sendiri yang tak ambil kesempatan, tak kisahlah sudut apa pun, tapi realitinya kerana kadar kefahaman mereka itu sangat-sangat berkurangan. Tanya orang yang, sebab tu Nabi sebut dalam hadis apa? Yakadul faqiru kufran. Apa dia? Hampir sahaja orang fakir itu boleh menjadi kafir. Bahaya tu. Kenapa Nabi sebut itu? Sebab orang miskin ni, orang fakir ni tidak ada keterujaan untuk menambah ilmu pengetahuan. Bukan semua, segelintir, tapi itu ancaman yang disebut oleh baginda SAW. Sebab itu antara yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, antara syarat-syarat nak belajar apa dia? Salah satu, kena ada bulughah. Apa maksud bulughah? Kemampuan. Kita kalau tengok di peringkat, tak kira lah universiti ke mana, orang miskin ada orang di universiti, tapi tak ramai. Kenapa? Tak mampu. Walaupun yalah, kalau mereka tu pandai akan adalah sponsorship lah, apa semua kan, apa zakat ke tak. Tapi peringkat awal sendiri mereka sudah tidak mampu. Nak pergi sekolah, nak beli baju sekolah. Tapi hari ni tak apalah, kita ada pusat zakat, apa semua, asnaf boleh bantu. Tapi secara umumnya itulah background yang berlaku kepada mereka. Pendedahan itu amat terkebelakang. Mereka tak sempat nak fikir nak pergi masjid surau. Sepatutnya macam tu lah. Bila susah ni lagi cari Tuhan, sepatutnya macam tu. Tapi tak jadi macam tu. Lagi susah, lagi tak cari Tuhan tuan-tuan. Kita jangan ingat orang susah ni cari Tuhan. Sebahagiannya lagi susah, lagi tak cari Tuhan. Itu yang kita yang alhamdulillah datang surau masjid ni, datang kuliah ni, fikir macam tu. Tapi yang berlaku kepada mereka tak. Lagi susah, lagi tak cari Tuhan. Saya pernah program satu masjid di Selangor ni, dengan asnaf. Saya ceramah lebih kurang 3 jam masa tu, program solat di satu masjid tu. Asnaf, habis program tu seorang pakcik umur 70 tahun. Dia datang kat saya ni dekat kursi kuliah ni, habis umur dia 70 tapi, dan dia sakit. Dia cakap depan saya baru nak belajar solat ni Ustaz, umur 70 lebih. Baru nak belajar solat tuan-tuan, umur 72 punya tu. Saya tengok pakcik tu, saya pandang dia, saya sebab. Dan saya rasa insya-Allah Allah Taala ampun dia mudah-mudahan. Kerana walaupun umur 72 tu datang jumpa saya mengaku nak belajar solat. Itu walaupun satu sudut kita lihat macam rugilah kan, dah 70 tahun, tapi satu sudut masya-Allah, Allah jentik hati dia untuk memperbaiki dirinya walaupun umur macam tu. OKU lagi, asnaf lagi. Tuan-tuan bayangkan. Ini yang, sebab tu kita tengok bagaimana disebut
antara faktor bila ilmu tak ada, lebur semua urusan dunia akhirat. Dunia tak apalah, dunia tu satu hal lah, akhirat habis. Jadi disebut apabila ketandusan ilmu dan butuh huruf yang berlaku kepada mereka dan pengaruh persekitaran mereka dari berbagai kabilah dan bangsa waktu tu. Orang Arab jahiliah ni dia terlalu kuat dengan kefahaman kabilah mereka. Dia ta'assub kepada kabilah. Baik tu mereka dulu perang tu biasa sangat. Baik tu yang kita belajar bila bulan-bulan haram, bila apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu kan bulan-bulan haram. Rejab, sebelum Islam datang, bulan-bulan haram tu memang telah diimani oleh orang jahiliah bulan tak perang, bulan kedamaian. 4 bulan ni datang Islam meraihkan bulan itu. Bukan takat perang, zaman kita tak perang, tapi secara spesifik bulan-bulan itu ada kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Kita tak perang, tapi beribadah di bulan-bulan haram ada pahala yang lebih besar daripada bulan-bulan lain. Puasa kita, amalan tak kisah, puasa, solat sunat, bulan haram ada pahala yang special. Lepas tu bila kita cakap Rejab, Rejab itu bulan, bukan sekadar nak cerita bulan yang dekat dengan Ramadan, tapi secara khusus Rejab itu termasuk bulan-bulan haram. Atau ada orang bincang tentang puasa Rejab, bukan puasa Rejab tu bulan kerana Rejab itu, tapi kan di bulan-bulan haram. Sama kalau kita puasa bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, apatah lagi, kan? Dia bulan-bulan haram dan dia ada pahala yang special di sisi Allah Ta'ala. Hadis-hadis sahih menyebut. Baik. Kemudian disebut keadaan itu di kalangan mereka, orang-orang yang jahil itu berpegang dengan akidah tauhid, walaupun hanya dengan sedikit, tetapi tetap berada di atas manhaj agama Hanif. Ada tauhid. Tetap mempercayai kebangkitan Nabi, tetap mempercayai hidup semula susah mati, tetapi mereka itu tergelincir akidah mereka. Jadi mereka dulu percaya kepada Nabi Ibrahim, sebab itu mereka buat haji. Percaya pada Nabi-Nabi, sebab itu orang jahiliah buat haji. Tapi haji yang telah menyimpang, meriwayat menyebut mereka telanjang bila bertawaf, kerana menggambarkan bagaimana hinanya diri mereka depan Tuhan, bogel. Kononnya itulah dosa zahir dan batin, kan? Tak mungkin syariat begitu, tapi semuanya telah tersimpang, kan? Golongan ini memang benci kepada segala apa yang diada-adakan. Jadi ini maksudnya ada sekelompok kecil. Sebab itu yang ini disebut sebagai Ahlul Fatrah. Maknanya di kalangan ramai jahiliyah yang telah merosakkan akidah mereka, adalah sekelompok kecil yang tak terjebak kepada apa yang dilakukan oleh keramaian Quraisy. Ada. Itu disebut sebagai Ahlul Fatrah. Kan? Ahlul Fatrah itu yang diperbahaskan bahawa keluarga Nabi, di kalangan ibu ayah Nabi juga termasuk, di kalangan beberapa orang yang jelas mereka itu memang tak terlibat dengan kefahaman-kefahaman yang sonsang. Jadi di mereka disebut Ahlul Fatrah. Allah menyebut dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengazab mereka sehingga datang rasul, maknanya sehingga dibangkitkan nabi untuk menyampaikan risalah agama. Jadi mereka ni walaupun hidup di zaman jahiliyah, tapi tak buat ritual-ritual yang pelik-pelik. Sebab sekelompok ini rasa kan macam tu. Kita lama-lama kita tengok ada satu kelompok memang macam Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, kelompok kecil pemuda tu yang tak boleh terima pendekatan raja tu untuk memaksa mereka mensyirik ataupun kufur kepada Allah, kan? Jadi di kalangan manusia begitu, ramai orang yang buat benda-benda tak elok, adalah sikit orang yang tak boleh masuk punya. Jadi kita pun begitu di akhir zaman ini. Sebab itu disebut dalam hadis apa? Islam ini akan jadi gharib. Apa gharib? Pelik, ganjil, kan? Jadi kita ini akan jadi ghuraba, tuan-tuan. Ghuraba maknanya kalau nak banding orang yang datang sembahyang subuh dengan tak datang sembahyang subuh, mana ramai? Tak tahulah di sini. Mudah-mudahan kalau orang section 20 ni lebih ramai yang datang daripada tak datang. Ke macam mana? Musim macam mana? Bancian. Ramai datang ke ramai tak datang? Ramai datang. Okey, alhamdulillah. Tapi secara praktikalnya kalau tengok hadis Nabi,
Hakikatnya ramai tak solat, ramai tak. Dari segi sebab tu kita tengok Islam, Islam ni di dunia ni bukan agama yang terkuat lah, walaupun kuat lah, tapi lebih di luar sana lebih. Sebab tu kita ada berapa 6 bilion lah manusia, 6 atau 7 bilion lebih, 6-7 bilion. Muslim lebih kurang 1.78 bilion, katalah begitu, ikut sebahagian kajian. Daripada 1.5 bilion itu dah tentu kita lebih kurang 30%, 40% nya dah kurang dah. Tapi di kalangan orang Islam ni pula, berapa yang benar beriman, yang betul-betul ikut sunnah Nabi, ikut ajaran Nabi, ikut syariat Islam, berapa persen? Jadi nak gambarkan daripada berbilion manusia ni, Bani Adam ni, berapa persen sangat yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun pergi umrah sekarang ni berjuta orang, tapi nak bandingkan Bani Adam yang ada hari ni, itu tak standing lah. Lebih banyaklah yang kufur kepada Allah, yang melupakan Allah. Kita yang dakwa kita pergi masjid hari-hari ni pun tak tahulah berapa persen kita ni benar-benar ingat Tuhan pun. Tengah kita solat pun melayang-layang otak kita. Tapi alhamdulillah lah masih ada semangat kesungguhan kita nak dekatkan diri kepada Allah. Tapi nak gambarkan betapa realiti kehidupan Bani Adam ni gharib, ganjil, terasing daripada keramaian manusia. Keramaian manusia lebih banyak mengkufurkan Allah, mensyirikkan Allah, yang tidak beriman kepada Allah. Itu yang kita lihat. Dan sehingga nanti di akhir zaman kemuncaknya amat sedikitlah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Itu Nabi sebut dalam hadis bahawa Islam itu gharib, ghuraba, bahawa kita ni semua akan ganjil dan Islam itu akan kembali sebagai yang ganjil. Datangnya ganjil pelik macam Islam yang Nabi bawa ni, ramai orang jahiliah, sikit je kelompok yang beriman. Nanti di akhir zaman nak kemuncak, nak kiamat nanti, macam tu belah balik. Macam tu lah balik. Jadi itu tabiatnya. So jangan kita rasa yang ramai itu, yang banyak orang ikut itu betul, tak. Bahkan yang mungkin sedikit itu yang benar. Jadi kita jangan terpedaya sangat. Oh, ini kelompok ni ramai follower dia, ramai pengikut dia, ramai orang. Belum tentu benar. Ukuran kebenaran bukan pada ramai pengikut. Ukuran kebenaran bukan ramai orang, tidak semestinya. Tapi kalau memang benar dan ramai orang yang betul bersama, itu alhamdulillah. Tapi kita tak boleh menjadi nilai ukur ramai itu mesti benar. Ayah ibu muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik. Walau bagaimanapun keadaan orang-orang Arab, prinsip-prinsip dan syiar mereka kekal. Sebahagiannya mengikut Nabi Ibrahim. Sebahagian masih kekal saki bakinya dalam adat dan budaya mereka, walaupun dalam keadaan paling lemah setelah sekian lama merentasi zaman. Namun kejahiliahan mereka itu disulam sedikit sebanyak peninggalan yang berupa syiar dan prinsip agama Hanif. Jadi bercampur bau. Ada kefahaman kepada Nabi Ibrahim tapi tak solid. Ada sebahagiannya tadi tu yang memang dah kufur habis dah, sebahagian ikut sikit. Dia macam-macam. Sebab itu kerana tak ada kefahaman, tak ada pegangan, tidak ada sumber untuk jadi rujukan, kerana terputusnya risalah ratusan tahun. Sebab itu Nabi SAW dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perubah, bawa satu. Sebab tu nanti kita akan tengok bagaimana dikupas bahawa Muhammad tu adalah bawa agama baru. Muhammad tu ahli sihir, banyak macam-macam gelaran kepada Nabi SAW. Sebab tak boleh terima pendekatan Nabi. Sebab terlampau lama terpisah dengan risalah. Dan mereka tak ada kitab. Itu sebab tu Nabi Ibrahim dia ada suhuf, dia ada risalah, tapi risalah nabi-nabi terdahulu Allah tak jamin kekal. Hanya Al-Quran sahaja kekal. Itu tentu tengok mukjizatnya Nabi SAW. Padahal Nabi dulu ada risalah. Ada, bukan tak ada, tapi tak kekal. Suhuf Nabi Ibrahim tu tak kekal. Maksudnya suhuf tu boleh kita kata Quran lah, tapi tak dinamakan, dan Quran tak sebut. Kita baca surah Suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Musa ada Taurat, ada Nabi Isa ada Injil, Nabi Daud ada Zabur. Nabi-nabi lain juga ada kitab masing-masing. Itu sebab suhuf tu lembaran.
tetapi Allah tidak kekalkan, tidak tulinkan kekal mereka. Hatta Injil kalau orang kata kekal pun habis, semua dah rosak. Tetapi Al-Quran kekal selama-lamanya. Ajaib kan Al-Quran, kita pun tak tahu macam mana Allah Ta'ala. Maknanya setup Allah Ta'ala tu jelas terbukti depan mata. Ada je pihak yang cuba kalau nak seleweng Quran, tak dan tuan-tuan. Mesti dapat detect punya. Betapa Al-Quran, sebab tu Quran ni jika kita tak baca, jika kita tak berdamping dengan Al-Quran, malapetaka sebenarnya bagi kita. Al-Quran mesti dijadikan ruh kita, makanan harian kita. Orang Quran ni dia macam suplemen lah. Bukan takat suplemen, memang makanan asasi rohani kita. Orang kalau kata ulama sufi, siapa yang baca Al-Quran tidak merasai kelazatan Al-Quran, dia semacam sakit jiwanya. Perumpamaannya jelas. Orang sakit tuan-tuan, demam, selera tak makan. Orang demam selera makan nasi tak? Bagilah gulai daging salai pun demam tak lalu makan, tekak. Jadi roh kita kalau sakit tak selera baca Quran, tak rasa kelazatan. Itu macam mana nak buat tu? Itu kena rawat kan. Rawat dia, makanlah Panadol 2 papan, elok insya-Allah. Sakit sebab tak boleh makan, sebab dia makanan yang lazat sebenarnya, tapi kita tekak, kita tak boleh makan sebab sakit. Jadi demikian, makanan-makanan rohani ini kalau tak selera, itu ada something wrong somewhere. Jadi orang yang sihat, dia tengok makanan yang lazat, dia makan dengan menikmati makanan tu. Jadi orang yang rohnya sihat, bila baca Al-Quran, itu yang kadang-kadang sehingga mengalir air mata dia. Kerana begitu sihat, menikmati kelazatan Al-Quran. Itu analogi simple, mudah faham. Kenapa kita susah baca Quran, kenapa kita berat? Kerana roh kita sakit. Jadi kena rawat, kena treatment kan hati kita, rohani kita. Kan? Baik. Jadi itu peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita semua, yang kekal sehingga hari kiamat, yang sangat-sangat perlu untuk kita berdamping dengan peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat terdahulu, pun diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, kita sebut tadi tidak kekal. So kalau orang yang tidak benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, bacaan hariannya, kita bimbang semacam seorang itu mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Kan? Macam seolah-olah sebab benda ada depan mata, mudah nak dapat. Mushaf hari ni bukan takat, tak, orang kata tak ada wuduk. Dulu orang kata wuduk lah, nak apa. Orang semua pegang handphone, macam-macam gadget ada. Buka lah kat mana pun, jangan dalam jamban je buka Quran. Anytime, mana-mana tempat buka, tengok. Jadi kita buat kaedah tuan-tuan, simple, 1 hari 3 ayat, baca dengan makna. Kenapa kita ambil 3 ayat? Sebab surah paling pendek dalam Quran 3 ayat. Bermula 3 ayat, cuba kita istiqamah every day, 1 hari 3 ayat. Buat kita dengan keluarga. Cuba buat tuan-tuan, insya-Allah. Itu satu keajaiban. Buat di rumah. Balik lepas solat Isyak, ambil 10 minit je. 3 ayat je setiap hari, jangan banyak. Mula dengan surah Al-Ikhlas, ataupun surah Al-Asr, surah paling pendek surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tengok maksud, 3 ayat selesai, sadaqallahul azim. Esok surah Al-Fil, esok surah Al-Humazah. Al-Humazah tu ambil lah, katalah dia 6 ayat, jangan baca semua, ambil 3 ayat je. Tuan-tuan, itu kalau diamalkan, nur Al-Quran bercahaya terang benderang di sisi Allah Ta'ala. Try buat tengok, 3 ayat je sehari. Dan kita start 3 ayat, dia akan kecanduan tuan-tuan. Tahu kecanduan? Dia akan ketagih, dia akan, masa tu tak 3 ayat dah, silap-silap satu malam 3 muka surat. Oh, kelazatannya luar biasa. Tapi mula 3 ayat, jangan mula 3 muka, mula 3 ayat, 3 ayat. Ambil juz amma, surah At-Tin, surah Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, 3 ayat dia. Oh, itu luar biasa. Jika dimulakan, insya-Allah penamat hidup kita nanti, satu Al-Quran kita tak faham semua pun, tapi keseluruhannya telah kita tahu ceritanya. Kan? Itu luar biasa. Ikhtiarkan, usahakan kita dengan
keluarga kita insya-Allah. Terutama anak-anak yang sudah fasa memayyiz 10, 11, 12 tahun. Oh masya-Allah. Itu kalau dibentuk dengan tarbiyah Al-Quran macam tu, yang itu dibawa oleh Nabi sendiri sebenarnya. Sebab tu Nabi turun Quran kepada Nabi SAW. Nabi buat apa? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi ajar Quran kepada sahabat. Ajar baca tu betul lah. Kita ajar tahu tajwidnya, hantar anak kelas baca fasahah ke tak kira lah. Tapi cerita dalam Quran itu mesti dibentuk. Ni orang belajar tajwid lepas tu pergi belajar Taranum. Bagus, saya suka Taranum kan. Saya pun duk cari kelas Taranum. Tapi itu patutnya nombor 2, 3, 4, 5, 6 tu. Yang pertama baca Quran dengan bagus, cerita dalam Quran kena tahu. Itu memang luar biasa. Siapa yang keluarganya terbentuk dengan tarbiyah Al-Quran begitu, insya-Allah amat luar biasa kesannya. Bercahaya rumah kita tuan-tuan, masya-Allah. Itu para malaikat mengelilingi rumah kita. Try 3 hari, 1 hari 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat. Yang banyak dia akan mumil, akan bosan, akan penat. Cukup 3 ayat, kita akan konsisten. Dia akan masa tu 5 ayat, 1 surah pendek. Masya-Allah. Jadi kita mengikut sunnah Nabi. Nabi ajarkan Quran kepada sahabat, membersihkan hati mereka. Kita ambil sunnah tu, kita ajar diri kita, keluarga kita, masya-Allah. Itulah khazanah peninggalan baginda SAW yang kekal. Yang selepas Ramadan ini kita dah tak ada tadarus, kita tak baca Quran ramai-ramai lagi dah. Kita suasanakan rumah kita dengan membaca cerita daripada Al-Quran bersama keluarga kita. Sebelum TV ke apa ke handphone ni, 10 minit 3 ayat, tak sampai 10 minit 3 minit setengah lah. Ambil kejap, sit down, buka handphone dia, tengok surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Tengok cerita 3 ayat setiap hari, insya-Allah luar biasa. Jadi kita tangguh dulu pagi ni, insya-Allah. Kita ambil semangat rindu dan cinta kepada kekasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat kepada baginda. Kita salat, kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat Allah tu jelaslah, itu dah tentulah. Mula salat pun Allahu akbar, baca lagi Allahu akbaru kabira. Tapi menghubungkan rindu dan cinta kepada Allah itu wasilahnya mesti dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nabi kata, sayang Allah, nak cinta Allah, ikut aku, ingat aku, selawat pada aku, insya-Allah. Subur kita rindu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa ibu ayah kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Jadikan kami di kalangan orang-orang yang terus-menerus rindu dan cinta kepada kekasih kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang-orang yang mendapat syafaat baginda di akhirat kelak ya Allah. Jadikan kami sentiasa berhubung kepada kekasih kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan jiwa kami subur rindu ya Allah, ikut sunnah Nabi kami ya Allah, ikut syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikan kami, lidah kami, lisan kami ringan membaca Al-Quran di siang dan malam kami. Jadikan diri kami dan keluarga kami subur rindu kepada Al-Quran, membaca cerita-ceritanya, menghayati, mentadabbur kalimah-kalimahmu ya Allah. Jangan kau jadikan kami hamba yang jauh daripada Al-Quran ya Allah. Jadikan kami orang yang terdidik dengan ruh Al-Quran ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.